أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل الكرام أصحاب العظام ثم إلى أستاذنا وإلى أحبابنا وإلى مشايخنا وإلى مربينا وإلى إسنادنا وأهل سلسلتنا خصوصا مؤلف وشارح ومحقق هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama menzahirkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah mentaufikkan kita berhimpun dan bersama pada malam ini di dalam taman-taman syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dan juga alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan izinnya dan taufiknya kita pada malam ini insya-Allah memulai bicara pengajian berkenaan tentang suratul Waqiah. Suratul Waqiah, alhamdulillah tuan-tuan puan dah ada buku yang kitab yang ditulis oleh Tuan Guru almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad. InsyaAllah kita dahului kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Tuan Guru ini, insyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, insya-Allah kitab ini, siapa yang ada buku ini, tuan-tuan puan-puan rujuk kepada muka surat 124. 124 ya. 124 ya, sebab kita dalam ni bicara juzuk yang ke-27 ya, tapi kita fokus kepada suratul Waqiah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
Al-Waqi'ah, hari kiamat. Surah yang ke-56 ya, dan surah Al-Waqi'ah ini ada 96 ayat. Maka kau ikutkan, nama kiamat ini banyak. Antaranya Al-Qiyamah, Yaumul Akhirah, dan juga Al-Waqi'ah. Jadi Al-Waqi'ah ini disebut perbincangannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan, dia kata apa? Rujukan di dalam tafsir Tabari, maknanya Al-Waqi'ah min asma'il qiyamah kasakhah wat-tammah wal-azifah, wa hadhihi al-asma' taqtadi 'idhama sya'niha, wa ma'na waqa'atil waqi'ah ay waqa'atil lati la budda min wuqu'iha. Jadi Ibnu Abbas mentafsirkan Al-Waqi'ah itu adalah di antara nama-nama kiamat, seperti sama macam As-Sakhah, Al-Tammah, Al-Azifah. Dan nama-nama ini merujuk dan menunjukkan betapa besarnya dan dahsyatnya huru-hara kiamat. Jadi apa sebab disebut Al-Waqi'ah? Yakni waqa'atu, kalau ikut terjemahannya, jatuh, berlaku. Maka daripada lafaz waqi'ah ini bermakna bahawa dinamakan Al-Waqi'ah itu, kiamat itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Oleh sebab itulah disebut Al-Waqi'ah. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi permulaan ni tuan-tuan perempuan, kita baca sikit. Kita nak merangka tuan-tuan perempuan sekalian tentang apakah dia isi kandungan dan perbincangan surah Al-Waqi'ah ini secara keseluruhan. Jadi siapa yang sompek menulis, tulislah. Siapa tak sompek nanti ulangilah dalam rakaman nanti, ya, insya-Allah. Jadi kita dah cerita dulu dalam pertemuan yang lepas kelebihan membaca suratul Waqi'ah. Surah kayu, tak akan apa-apa, yakinlah insya-Allah. Bacalah, tak akan apa-apa, kayu. Apa lagi kita nak cakap lagi? Insya-Allah Allah mudahkan urusan dan pelbagai. Insya-Allah, ya. Macam mana kita cerita dulu pertemuan yang pertama, pengalaman mereka yang beramal surah Al-Waqi'ah. Amat luar biasa fadilat dan kelebihan. Apatah lagi berkaitan tentang kerezekian. Dan rezeki itu ada dua. Rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Rezeki yang zahir itulah yang dikatakan makan, minum, pakai. Rezeki yang batin, kasih sayang, tenang, bahagia, asyik dan rindu dengan Allah. Apa lagi? Kita ada perasaan sabar, betul, tawakal. Itu semua merupakan rezeki-rezeki yang dinisbahkan oleh batin. Jadi siapa yang baca surah Waqi'ah, mudah-mudahan Allah rezekikan kita bukan sekadar rezeki yang zahir, tetapi rezeki yang dinisbahkan kepada batin, iaitu hati kita, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
pendahuluan mengenai surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah artinya hari kiamat. Maknanya salah satu daripada nama kiamat adalah Al-Waqi'ah. Banyak dia sebutkan tadi, tapi antaranya Al-Waqi'ah. Ini iaitu adalah surah yang ke-56 daripada jenis Makkiyah, mengandungi 96 ayat. Semua ayatnya diturunkan di Makkah kecuali pada ayat 4 ayat. Ini namanya maklumat kita berkasih sayang dan berkenalan dengan surah Al-Waqi'ah. Jadi ayat 96 ini semua ada 96 ayat, kau semua turun ke Makkah kecuali 4 ayat. Itu dia. 2 ayat iaitu ayat 81 dan juga 82. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Diturunkan dalam pelayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. 2 ayat. Maknanya Rasulullah ni, ayat ini diturunkan di Madinah dalam perjalanan Rasulullah nak ke Makkah. Dan 2 ayat 39 dan juga 40 iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim thullatum minal awwalin wa huwa thullatum minal akhirin. Diturunkan dalam pelayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi tak sampai Madinah lagi dalam perjalanan. Jadi turunnya surah ini sesudah turunnya surah Taha. Ini nak cerita tentang pengenalan supaya kita mengenal tentang latar belakang surah ini. InsyaAllah ya, bila mana dah kenal, mudah-mudahan kita mencintai surah Al-Waqi'ah dan menjadikan surah Al-Waqi'ah itu sebahagian daripada wiridan kita, istiqamah kita. Dan saya pesan pada diri saya terutamanya dan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, amalkanlah surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Setengah riwayat guru kami dibaca lepas asar. Terpulanglah. Kalau rasa susah, bacalah dalam kereta ke. Yang penting adalah baca hari itu. InsyaAllah Allah mudahkan urusan rezeki kita. Dan rezeki itu zahir dan juga batin. Berkata Masruq bin Ajda, nama dia. Jadi siapa ingin mengetahui berita orang-orang purbakala dan zaman kemudian, berita penduduk syurga dan penghuni neraka, berita penduduk dunia dan berita penduduk akhirat, bacalah surah Al-Waqi'ah. Tu deh. Nanti bila dah sampai masa nanti kita cerita tentang kiamat, tentang akhirat, tentang syurga, tentang kisah-kisah orang terdahulu, macam mana para orang kafir Quraisy engkarkan hari kebangkitan. Allah berhujah dengan orang kafir Quraisy, yang mana orang kafir ini engkarkan tentang kebangkitan semula. Itu bincangkan tentang kematian dan sebagainya. Bicara tentang makanan dalam syurga, cerita pasal bidadari, Masya Allah Tabarakallah, cerita pasal neraka, angin, api dan sebagainya, banyak dibicarakan di dalam surah Al-Waqi'ah. Sampai setengah buku kita rujuk bahawa antara penerangan detail tentang makanan, minuman adalah ada dibicarakan, disebut di dalam surah Al-Waqi'ah. Nanti sampai bab tentang syurga, tentang makanan, nanti kita akan perluaskan perbincangan berkenaan. Ya. Kelebihan surah Al-Waqi'ah.
Ini dah maklum, kita cerita dulu, kita ulang balik. Dalam buku ni ada sebut, kita cerita, ya. Sesiapa yang membacanya tiap-tiap malam, tidak didatangi kemiskinan selama-lamanya. Selama-lama ni maknanya dunia dan akhirat. Kalimah selama-lama mudah-mudahan macam mana kita mudah urusan di dunia, kita tak apa-apa di dunia, mudah-mudahan di akhirat mudah urusan kita di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Bukan sekadar itu, bila mana roh kita nak keluar pun mudah-mudahan dimudahkan roh kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau segi amalan mujarrabat, amalan orang soleh, disebut tentang membaca surah Al-Waqiah ini. Kalau nak mudah ke rezekian, baca surah Al-Waqiah sekali duduk 40 kali. Kitab tentang amalan para ulama, 40 kali sekali duduk, ataupun disebut dalam kitab satu majlis. Mula-mula Aden faham satu majlis tu buat ramai-ramai, ambil 40 orang, lepas tu kita baca seorang satu. Tapi rupa bila rujuk dengan guru balik, confirmkan dengan guru, bukan dia kata baca surah Al-Waqiah 40 kali satu majlis, mana majlis tadi sekali duduk. Rupa kita faham ikut berlogat Melayu, bukan ikut logat Arab. Logat Arab kata satu majlis tadi sekali duduk, kita seorang-seorang baca 40 kali. Tak lama dah kau jam je. Cuba buatlah. Tapi memandangkan kita memang tak terdaya nak buat sebanyak itu, dan kadang-kadang kumpulkan jamaah, kita cari 40 orang, lepas itu kita baca sama-sama. Mudah-mudahan ada keberkatan. Dan dulu masuk satu majlis bacaan surah, bacaan salawat An-Nariyah, ataupun dikatakan salawat tafrijiyah, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman, sampai selesai kan. Salawat itu ada satu dari bilangan dia sebanyak 4,444 kali dibaca dalam satu majlis. Maka kita pun fikir kalau sekali baca seorang memang tak larat, maka kita pun kumpulkan jemaah. Alhamdulillah hampir dekat 200 orang mai. 200 orang mai buat, setiap orang baca salawat mengikut bilangan yang dibahagikan untuk mencukupkan bilangan 4,444 kali. Maka Alhamdulillah feedback daripada jemaah, ada yang feedback urusan dia dimudahkan oleh Allah, ada kata dapat rajin semayang balik, dan keberkatan kita membaca salawat buat dalam satu majlis yang besar di masjid. Itu pengalaman kami, kita buat program-program sedemikian. Dengan kita menghidupkan warisan para ulama-ulama silam dengan angka-angka yang disusun oleh para alim ulama. 4,444. Okey, itu pengalaman kita dululah, kita kongsi dengan jemaah kat sini. Okey. Jadi siapa baca Yasin pada setiap malam tidak didatangi miskin selama-lamanya. Kita pun dah syarah hari itu. Maksud tadi bukan sekadar miskin itu miskin, tidak miskin rata. Maknanya tidak apa-apa tadi, maksudnya apa? Tidak terhalang dia dalam melakukan ibadah walaupun diuji dengan kesusahan. Bukan sekadar tak masokin. Walaupun kita diuji dengan susah, kita dapat dan ada upaya untuk beramal. Tak tinggal semayang, tak tinggal wirid, dengan keberkatan kita membaca surah Al-Waqiah. Pengalaman-pengalaman memanglah banyak.
Nanti masa saya berkongsi tentang tadabbur dan tafsir surah Al-Waqiah, nanti kita akan kongsikan. Saya tak layak tafsir dah, tapi kita merujuk kepada ulama-ulama tafsir untuk rujukan kita supaya kita dapat kongsikan perbincangan surah Al-Waqiah ini berdasarkan tafsiran-tafsiran daripada para alim ulama. Jadi kita minta tuan-tuan, kita sama-samalah kita dengar molek-molek ya. Berdalilkan riwayat dan sebuah hadis Ibnu Asakir dan Ibnu Taibah Zabiyah silap. Katanya Abdullah ibni Mas'ud sakit yang membawa kematiannya. Ini kita ulang cerita balik ya. Telah dilawati oleh Uthman ibn Affan, lalu bertanya perkara yang merunsingkannya. Mana Saidina Uthman tanya, apa benda yang ada tak perkara yang kau runsingkan? Jadi apa yang engkau adukan? Apa yang engkau adukan? Kau mengadu apa yang kau mengadukan kepada Allah Ta'ala? Maka Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, dosa aku mengadu tentang dosa-dosaku. Di saat Abdullah ibn Mas'ud nak meninggal. Masya Allah, sedangkan dia sahabat Nabi. Okey ya, kehebatan sahabat Nabi ya. Tanya Uthman, apakah yang kau inginkan? Maka jawab Abdullah ibn Mas'ud, rahmat Tuhanku. Aku ingin rahmat, aku ingin kasih sayang daripada Allah. Ditanya lagi, maksudnya Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, silap, Sayyidina Uthman tanya Abdullah bin Mas'ud, mahukah engkau aku panggilkan tabib? Tabib ni mungkin perawat lah, senang cerita kan. Dijawabnya, tabib menyakitkan aku. Payahlah menyakitkan aku kalau tabib ini datang. Ditanya lagi, mahukah engkau aku suruh orang memberikan engkau? Ini pemberian. Kalau macam tu, aku nak bagi sesuatu lah ke kamu. Mungkin harta ko, apa ko, keperluan ko. Dijawab Abdullah ibn Mas'ud, saya tak berhajatkan pemberian. Jelas Uthman lagi disambung bicara, pemberian itu untuk kegunaan anak-anakmu selepas kematian. Saudara Uthman menjelaskan, ya kami faham, tapi sekarang ni pemberian ataupun kita katakan keperluan barang-barang kau untuk anak-anak perempuanmu setelah kematianmu. Maka dijawab Abdullah ibn Mas'ud, adakah engkau takut anak-anak aku akan jadi fakir? Kau takut kau anak aku jadi miskin? Saya telah menyuruh mereka tiap-tiap malam membaca surah Al-Waqiah, kerana sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, man qara'a suratul waqi'ah fi lailatin lam tusibhu faqah abada. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Kalau kita nak cerita tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah, cukuplah dengan hadis ini. Satu dia. Kita ambil satu dalil bahawa siapa yang baca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan miskin, tidak akan fakir selama-lamanya. Yakin. Dengan sebab yakin itulah insya-Allah Allah bukakan pintu kerezekian. Kita memang alhamdulillah banyak pengalaman tentang surah Al-Waqiah ini. Antara pengalaman yang manis bagi saya sepanjang kita istiqamah beramal surah yang mulia ini, kerezekian yang dinisbahkan kepada ilmu. Dibukakan tentang pelbagai keilmuan dan keberkatan
membaca surah Al-Waqiah. Betul tuan-tuan dan puan sekalian? Ya. Kalau kata nak testimoni, antara saya lah senang. Beramal dulu baru kita cerita. Okey. Ni ayat ada 96. Kita nak bagi gambaran secara umum tentang 96 ayat ni. Jadi surah Al-Waqiah ini dia punya tajuk, dia punya episod, dia punya bab, kita boleh pecahkan kepada 10 bab. 10 bab. Ada 10 tajuk, 10 episod, 10 bab tentang surah Al-Waqiah. Lama-lama tuan-tuan perempuan bila baca surah ini terlupa murah joki. Sebab ini cerita, banyak cerita pasal akhirat, cerita pasal kiamat, cerita pasal apa tentang kemuliaan Al-Quran, cerita pasal yang berhujung iaitu keadaan orang muqarrabin meninggal macam mana, keadaan orang ashabul yamin meninggal macam mana, yang ketiga keadaan orang golongan kiri meninggal macam mana. Belah hujung surah Waqiah ni kemuncak bagi saya cerita bab tu supaya kita ada keinsafan. Mudah-mudahan sampailah kita bicara bab tu, ya. Jadi permulaan ni biasa kita nampak gambaran secara umum apakah tajuk-tajuk dalam 96 ayat dan dibahagikan kepada 10 bab. Bab yang pertama, kalau sesiapa yang ada pensel, ada pen dan ada buku, bolehlah catat. Kalau contohnya mungkin kita tak sempit bawa ataupun kita memang terlupa dan seumpamanya, nanti tuan-tuan perempuan dengar semula dalam rakaman ya, supaya kita nak cerita gambaran keseluruhan apa benda tajuk dan bicara dalam surah Al-Waqiah. Bab yang pertama, ayat 1 hingga 6. 1 hingga 6. Daripada idza waqa'atil waqi'ah sampai fakanan haba'am mumbatha. Jadi ayat 1 hingga 6 cerita berkenaan tentang dahsyatnya kiamat. 1 hingga 6. Nanti kita jumpa. Jadi tuan-tuan perempuan ikuti program ni. Jadi kita dah tahu ayat 1 hingga 6. Tuan-tuan perempuan nampak cerita pasal kiamat, yo. Macam mana keadaan kiamat, macam mana keadaan bukit, macam mana keadaan apa kata orang tadi, bumi digoncang macam debu dan sebagainya. Kita akan ceritakan tentang dahsyatnya kiamat. Ya. Bab yang kedua, daripada ayat 7 hingga 12. Ayat 7 hingga 12 bermula daripada wa kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kuntum azwajan thalatha. Bermula daripada ayat 7 tadi hingga 12 sampai mana? Fi jannatin na'im. Jadi ayat 7 hingga 12 cerita pasal apa? Cerita pasal 3 golongan manusia pada hari kiamat. 3 martabat, 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan muqarrabin. Golongan yang pertama siapa? Golongan muqarrabin. Siapa dia? Yang dihampirkan oleh Allah. Ini martabat ni VVIP je dapat ni. Kita harap dapatlah golongan muqarrabin insya-Allah. Tinggi kedudukan muqarrabin. Yang kedua, golongan kanan.
yang disebut sebagai ashabul yamin. Yang ketiga, golongan kiri disebut tentang ashabus shimal. Jadi ayat 7 hingga 12 cerita pasal 3 golongan manusia pada hari kiamat. Tak apa tuan-tuan, mula-mula tak apalah, dengar perlahan-lahan ya, insya-Allah. InsyaAllah dah sampai dan belum masuk cerita nanti akan cerita tentang kiamat, dahsyatnya kiamat, macam mana bumi bergoncang, macam mana bukit jadi debu. Kita akan bicarakan berdasarkan tafsiran yang dihuraikan oleh para alim ulama, insyaAllah. Nanti kita cerita. Ini nak gambaran dulu ya. Ayat yang 7 hingga 12. Yang ketiga, bab yang ketiga, ayat 3 boleh dan juga hingga 26. Ayat 3 boleh. Oh silap, ayat 13 hingga 26, iaitu ini cerita pasal nikmat yang disediakan kepada golongan muqarrabin tu, ataupun disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi cerita pasal apa? Nikmat, apa nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada golongan as-sabiqun dalam syurga. Jadi saya ambil sikitlah, as-sabiqun ni maknanya siapa? Golongan yang berlumba-lumba buat kebaikan. Kalau buat kebaikan, dia cepat buat. Kalau datang masjid, copek dia datang. Itu contoh lah. Dalam kebaikan dia laju, tak ada sikap tangguh. Itu di antara ciri as-sabiqun. Ya. Ayat 3 boleh hingga ke 26. Tuan-tuan puan-puan boleh ikut dan cakap Negeri Sembilan ni, boleh tak? Ya. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okey 3 boleh hingga 26. Lepas tu bab yang keempat, daripada ayat 27 hingga 40. Ayat 27 hingga 40 iaitu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan kanan. Tadi muqarrabin, golongan as-sabiqun. Lepas tu ayat 27 hingga 40, nikmat golongan kanan dalam syurga. Dia dapat apa dalam syurga nanti? Itu deh. Lepas tu bab yang kelima, 41 hingga 56. Ayat 41 hingga 56, azab yang Allah sediakan untuk orang golongan kiri di dalam neraka. Dah cerita pasal muqarrabin, dah cerita pasal golongan kanan, cerita pasal golongan kiri pula. Azab macam mana? Sebelum tu dan nak tanya, ini kat sini macam mana azan? Azan dulu ke macam mana? Saya tanya untuk pengusi. Azan dulu ke ataupun tunggu saya habis? Tak ada. Macam mana jemaah? Azan dulu ke sambung? Ya? Azan dulu. Dah masuk isyak belum? Belum? Dah? Baru masuk boleh azan dulu, azan dulu. Kita nak habis kan? Boleh minta izin lah, kita beri laluan kepada azan.
La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tak banyak, sikit lagi. Jadi kita masuk sama sikit, iaitu berkenaan tentang bab yang kelima daripada ayat 41 hingga ke 56, iaitu azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada golongan kiri. Ya. Bab yang ke-6 ayat 57 hingga 74. Bab yang ke-6 ayat 57 hingga 74. Ayat ini menceritakan tentang dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ke-6. Yang ujung-ujung ni cerita dalil kebesaran Allah. Sebab apa diceritakan? Sebab nak menjawab keingkaran orang kafir Quraisy terhadap hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala jawab sendiri dalam Al-Quran tentang keingkaran mereka. Ya. Bab yang ke-7 daripada ayat 75 hingga 80. 75 hingga 80 ceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu tajuk besar. Di dalam bab tu ada lagi pecahan-pecahannya. Kita akan buat pencerahan nanti insya-Allah. Ya, kita cerita secara umum dulu. Bab yang ke-7, 75 hingga 80, kebenaran Al-Quran. Bab yang ke-8 daripada ayat 81 hingga 82, 81 hingga 82, iaitu celaan Allah terhadap mereka yang mempermainkan Al-Quran. Yang mempermainkan, memandang rendah terhadap Al-Quran, berdusta atas nama Al-Quran, dan sebagainya lah. Allah mencela. Maknanya apa? Mereka itu jauh daripada rahmat Allah. Bab yang ke-9 ayat 83 hingga 87. Ini adalah dalil kekuasaan Allah dan celaan orang yang lalai. Antara yang saya ingat dalam ayat ni cerita pasal kalau kau berada dalam keadaan yang benar, bila mana roh keluar, kau cuba tarik balik, boleh ke tidak? Bila kau nak mati, sakaratul maut, nak meninggal, nak keluar, roh nak keluar, kalau kamu benar, cuba kau tarik balik roh yang nak keluar, masuk ke dalam badan. Dapat buat ke tidak? Ini nak peringatan kepada orang yang lalai. Lalai macam mana? Leko ya. Tak ada matlamat hidup ke dunia ni. Makan, tidur, jalan, tak ada fikir akhirat, tak ada fikir kematian. Hidup hanya di dunia senang lenang, happy go lucky sahaja. Antara ciri orang lalai lah. Jadi disebut dalam kitab-kitab orang yang lalai itulah nama orang yang panjang angan-angan. InsyaAllah sampai ayat itu kita ceritakan dan kita bahaskan. Dan juga bab yang ke-10, iaitu daripada ayat 88 hingga ke 96. Dia tu tahu rujuk lah ya. Dah nak isyak dah masuk. 88 hingga 96 dia cerita pasal apa? Kemuncak 3 golongan manusia menjolang mati. Nak cerita macam mana keadaan manusia, 3 golongan manusia. Pertama muqarrabin, yang kedua golongan kanan, yang ketiga golongan kiri. 3 golongan ni bila nak mati, macam mana keadaan mereka? Penghujung daripada ayat ni. Masya-Allah tabarakallah, kalau kita baca nanti masya-Allah, mudah-mudahan ada keinsapan untuk kita. Jadi permulaan kita mengaji macam ni ya, mana kita cerita bahagikan secara keseluruhan dulu, bab ikut bab dan ayatnya, supaya kita tahu gambaran secara keseluruhan
apa sebenarnya cerita episod surah Al-Waqiah itu supaya kita dapat ilmu dan juga dapat panduan pada malam ini. InsyaAllah ya. Itu sahajalah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan permulaannya itu satu permulaan yang baik. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar kita dikurniakan nikmat termasuk dalam golongan mereka yang mencintai Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Dan juga alhamdulillah, itu sahajalah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.